Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan, buat kelas kita malam ni insya-Allah. Ini adalah antara usaha kita yang terakhir. Okey, malam ni saya akan cuba sentuh satu tajuk pelan dan kita akan juga tengok insya-Allah penjelmaan. Okey, pelan dekat sini Jadi kalau awak tengok Raja 7 menunjukkan, ni awak kena bacalah semua. Okey, dia kata tapak dia ada. So kat sini dia tidak melibatkan, silinder. Jadi tak perlu adanya jangka lukis. Okey. Jadi cara kamu nak jawab, bila kamu tengok soalan ni, kamu kena conteng dulu soalan, tengok contoh. Dekat sini dia kata, oleh kerana dia kata pada ruang jawapan. Bila dia ada ruang jawapan, dia kata apa? Dongakkan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan LA sebagaimana dilihat dari X. Jadi kita kena tengok apakah X-nya. Apakah Y-nya kita kena lukis di sini. Then kita akan tengok kat sini, dia kata dongakkan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan AB. Jadi kita kena buat sini X, sini kita kena buat dia punya Y. Jadi masa kamu menjawab soalan, okey, mula-mula dia kata X. Kamu conteng dulu, tengok dulu, kita lakar dulu apakah bentuk yang kita akan buat. Dia kata dari X. Dari X, kalau kamu tengok, kita akan nampak yang belakang ni. Paling besar. Kita cari dulu paling besar. So, paling besar bermaksud, awak boleh conteng kat kertas soalan. Contohnya dalam periksa nanti, awak contenglah kat kertas soalan ni. Macam tu. Okey. Jadi, apa yang ada? Atas dia C, bawah dia B. Ini kita dah ambil, ini kita dah ambil. Lepas tu, atas tu U, dekat bawah tu adalah V. Ni ambil, ini ambil. Okey. Kemudian, untuk memastikan kamu tak tertinggal mana-mana huruf. Okey, C dengan apa? C tu dia dengan D, dia juga dengan G, dia juga dengan H. Maksudnya ini kita dah ambil. Kemudian U dengan T, Q dan P. So U, T, Q dan P. Okey, itu tempat dia. Kemudian kita tengok dekat bawah, kat bawah B. B tu kawan dia dengan apa? B dengan A. B dengan A, kemudian N dengan L. Okey, V dengan L. Okey, ini pun kita dah settle. Kita akan nampak kita ada titik K. Di mana sini akan ada K, sini akan ada M. So kita buat garis. Allah Akbar. Inilah dia. Bila awak bawa ni, dia akan automatic tau. Okey. Jadi saya buat balik. Okay. So itu, jadi kita akan nampak sini kita punya K. Jadi ataupun kalau awak tak nak ni, awak boleh tarik macam ni kan. Jadi kan dia jadi sama lah pula. Macam ni Okay. Okay. Jadi K dah ada. Tu K, M dah ada. Jadi apa lagi yang belum ada? Kita tengok di sini adalah J dengan N. Okay, J dengan N bermakna kita akan ada lagi naik atas sikit. J dengan N dekat situ. Okey, itu J dengan N. Dan kalau kita lihat, ada lagi kat belakang. F dengan E. So, F dengan E tu kita akan buat dia garis putus-putus. Kenapa kita buat dia garis putus-putus? Sebab dia berada di belakang. Okey, dia berada di belakang dia. Macam tu. Faham? So, kena putus-putus. Jadi, sampai sini kita tengok apakah ukuran yang kita ada. Bawah ni 6 cm. Kamu labelkan 6 cm. Okey, kemudian you tengok. Naik ni 5. Naik ni 5, kita tengok T pergi ke S. Ni nampak tak ML? M pergi L, dia kata D pergi ke E. Okey, kemudian E pergi ke F, E pergi ke F. Kemudian dia kata G pergi ke H. Mana G? G pergi ke H. Okey, semua nilai dia 2. So ini 2, sini 2, sini 2. Okey. Kemudian kita tengok atas ni 5. Atas ni 5, nampak tak ini 1. Maksudnya kat sini 1 cm ukuran dia. Okey, kemudian kalau kita tengok dekat sini D pergi ke F. D pergi ke F. Then kita tengok T pergi ke S. Okey, ada tak ukuran diberi kat sini? Kita tengok. Ada tak maklumat kat sini? Tak ada Kita tengok ni D pergi E ni berapa? Ada TU. T pergi U. Ni atas. TU. N pergi ke P. N. Mana N?
Allah Akbar, tak nampak pula. Oh, NP ni. Ha, dua. Ini dua. So, kalau ini satu, sini dua. Maksudnya sini juga dua. So, awak tahu bahawa pandangan dari X awak ini yang terbentuk. Di mana ada garisan kat belakang ni. So, kita akan guna garis putus-putus. Boleh? Boleh. Okey, sekarang kita tengok Y. Y tu bentuknya macam mana? Kita nampak Y tu ada bentuk macam tu. Okey, Y gini, dan dia ada macam ni, dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, dan macam ni, turun bawah, sini dan sini. Ah, ini Y kamu. Dan dah sampai Y ni kita labelkan. Okey, kita akan labelkan setiap titik tu dah ada. Jadi contohnya kat sini kalau awak tengok, saya akan letakkan sini A dengan B. Tak nak conteng tak apa, potong sini A dengan B dah. Okey, sini akan ada K. Okey, kat sini tempat C, ini C. Ini awak punya D. Okey, ini awak punya E dah ada, F dah ada, G dah ada, H dah ada, J dah ada. So, ini adalah you punya pandangan daripada Y. Faham? Faham. Okey, plan. Apa plan? Plan ambil petak yang paling bawah, yang paling besar. Petak yang paling bawah biasa kat situ ialah situ 6. Okey, kemudian kita tengok kalau sini 6, atas ni 2, sini 2, sini 2. Kan? Jadi kalau kita tengok, kita akan nampak plan tu ada garisan yang ini. Ni 2. Okey, kemudian lagi 2. Okey, kemudian ini pun 2. Jadi kita nampak pandangan dari atas kita akan wujudnya garisan yang ini. Okey, ini ada garisan. Oh, sorry. Okey, ini ada garisan. Ini ada garisan. Okey, ini ada garisan. Ini ada garisan. Semua ada. Okey, dan yang ini selari ke bawah tak ada apa-apa lah. Ini ada satu lagi garisan. Jadi kita akan nampak segi empat tepat tapi ada line yang di tengah-tengah dia. Okey, boleh? Boleh. Okey, jadi pandangan pada X, kalau dia bagi kamu dah tempat macam ni, apa yang kamu buat ni tadi, awak kena buat letakkan di sini. Ikut ruangan yang dia dah sediakan. Faham? Boleh ya? Nampak ni plan dia dah buat. Ini plan dia lah. Okey, itu untuk tajuk plan dan dongakkan. Sekarang kita tengok, ya okay, saya harap statistik ni tak ada masalah. Cuma harapan saya hati-hati tekan kalkulator. Pastikan semua orang mesti full mark tajuk ini. Ini wajib kamu sentuh dan kena full mark. Ini kena full mark. Supaya nanti awak akan lebih mudah. Okay, untuk soalan-soalan yang seterusnya. Okay, sekejap ya. Okay, tengok sini. Oops. Okey, sekarang you tengok soalan nombor 14. Cuba buat dulu mana yang boleh. Hari ni Rabu kan? Okey, cuba tengok yang ini. Tadi ada beberapa orang yang datang dengan saya. Cuba buat dulu yang ini sekejap. Ini trial negeri Terengganu tak silap saya. Cikgu, Ya. apa saya tak dapat modul tu cikgu? Modul mana? Yang cikgu tengah share tu. Yang ini saya memang tak bagikan korang. Oh, ya ke? Oh, okey. Tak. Ini saya tak bagi. Ini saya baca baru dalam
Sebab kat sini yang cikgu-cikgu ada yang dia rezo. Tapi dia soalan-soalan yang simple yang untuk budak kelas belakang. Sebab tu yang ini saya ambil soalan online. Ini soalan Terengganu tak silap. Nanti saya share kat korang. Jadi maksudnya korang boleh tengok dekat phone dan cuba buat. Sebab kalau nak rezo semua ni jadi dia banyak. Jadi kalau saya bagi soft copy, so korang tengoklah cuba buat. Boleh? Jadi Boleh. sebab cikgu-cikgu pun dia dah tak ada masa dah nak perbanyakkan kan. Okey, tengok sini. Okey, Raja 81 kat sini dia kata, you tengok transformasi T. Apa T? T adalah translasi 1 negatif 3. Maksudnya pergerakan paksi X positif, paksi Y-nya negatif iaitu ke bawah. Okey. Nadia ada Nadia? Tak ada. Berapa orang Alif? Sekejap saya tengok berapa orang. Okey, 8, 7. Okey. Tak apalah. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok, kalau dia guna T je, maksudnya dia translasi. Kalau dia kata R, apa dia? R tu adalah transformasi satu putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat B. Okey, ni tadi macam tadi kan Alif dia tersilap kan, yang macam huruf G tadi kan Alif kan? Okey, hati-hati. Nyatakan koordinat image bagi titik A di bawah RT. Titik A melalui RT. Kalau dia kata RT, nak buat T dulu ke R dulu? T. Okey, cuba buat. Cuba buat. Dah dapat dah? Okey, dia Susah kata cikgu tak ada kertas depan. okey, yelah betul. Yelah. Aduh. Okey, tengok Jadi dia kata kalau awak tengok RT, awak tengoklah saya buat ya. Kita buat T dulu. Kalau RT kita buat T dulu. Okey, jadi dia kata kat sini kalau awak tengok titik A tu dia RT. Kita gerakkan ikut T dulu. T iaitu 1 negatif 3. X-nya 1, negatif 3 ke bawah. 1, 2, 3. So, A tadi akan pergi sini. Itu A prime. Kemudian, awak tengok, lepas tu dia kata dia putaran 90 darjah. Putarannya pada pusat B. Kat sini pusat B awak. 90 darjah pada pusat itu ikut arah jam. Jadi, apa yang perlu awak buat dekat sini adalah, kita akan tengok 90 darjah. Dia kata ikut arah jam. Ini awak punya yang asal. Okey, di sini. So, awak tengok saya akan buat warna hijau ni. Dia kata 90 darjah. Biasanya 90 darjah ni kita akan ambil penjuru pembaris. Okey, penjuru dia. So, 90 darjah ikut jam. Jadi, dia akan pergi sini.
Okey, dia akan pergi sini. Bermaksud, awak tengok Jadi kat sini, dia 90 darjah. Awak ambil penjuru, macam tu. Okey. Okey, ini dia. Okey, jadi awak tengok dekat sini, saya akan buat garis putus-putus. Maksudnya, jawapan A awak akan berada di sepanjang garis putus-putus tu. Okey, dia kata ikut jam. Dia bergerak ni 90 darjah. Jadi, kalau awak tengok, daripada B, awak punya pusat putaran pergi ke A prime, A calit, ada 4, ke bawah 1, 2, 3, 4. So, kita akan terbalik. X punya akan jadi Y punya akan jadi X. Y 1, 2, 3, 4. So, kita gerak 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian dia turun 1, 2, 3, 4 juga. Okey, secara kebetulan 1, 2, 3, 4. Bermakna kita punya image di sini. Ini A double prime. Soalan kata apa dekat sini? Okey, soalan di sini dia kata kita kena tengok sama ada dia nak titik ke, dia nak koordinat. Bila dia nak koordinat, jangan tinggal macam ini. Bacakan. So, koordinat kita adalah -3, 2. Faham tak? Faham? Okey. Jadi untuk 90 darjah ni, awak ambil je ujung pembaris. Letak pembaris kat ujung ni, macam tu. So dia ni, itulah 90 darjah. Sebab biasanya dia akan keluarkan 90 darjah. Kalau 180 tu senang. Kita akan jadi macam kita pantulkan sahaja. Boleh ya? Okey, jap. Okey, you tengok soalan B. Soalan B dia kata di bawah rajah 2 pentagon PQRST yang besar dengan EFGHT yang kecil. Okey, dia kata kat sini PQRST ialah image bagi ini di bawah gabungan W dan V. So kita tengok kita kena buat V dulu. Dia WV. So kita buat yang sebelah kanan dulu. Itu apa punya V. Apakah V? Kita tak tahu apa benda. Tapi kita tahu PQRST adalah image. Bermakna dia membesar. Bermakna dia membesar. Jadi sebenarnya membesar ni kita tak boleh terus besarkan sebab shape dia tak sama. Jadi awak tengok kita boleh buat dia ini naik atas, ini F kita sebab kita akan buat dulu yang asal, yang first. Sebenarnya awak punya GFTH ini kita kena pantulkan dulu. Pantulkan pada apa? Pada ini, garisan ini. Apa garisan? X sama dengan 5. So, tulis pantulan pada X sama dengan 5. Maka gambar dia pantulkan sini. Dah jadi hijau. So kalau awak tengok, hijau ni dengan yang besar ni, shape dia bentuknya sama ke tidak? Warna hijau Sama. dengan hitam besar. Sama tak bentuknya? Sama itu. Sama. Sekarang kalau kita sama, bermakna kita nampak dia membesar. So kita akan jawab sini pembesaran. Pembesaran, kamu kena ada faktor skala. Faktor skala pembesaran, berapa kali ganda? You nampak sini 1 jadi 2. Kan? Sini warna hijau ni 1, sini jadi 2. So, faktor skala kita ialah 2. Kemudian kita kena tahu, bila dia pantulan ataupun pembesaran, dia ada pusat pembesaran. Mana pusat pembesaran? Nak cari pusat pembesaran ialah you tengok cara yang saya akan tunjuk. Cari pusat pembesaran, kita akan cantumkan. Okey, kita akan cantumkan objek dengan image dia. So, ini. Okey, yang ini. Tambah air lagi Jangan. Okey, ni kita buat. Lepas tu kita ambil lagi. Kita ambil cuba cantumkan 2. Ini dengan sini. Tapi sebab ini dia punya
petak segi empat ni sebenarnya graf dia ni tak betul. Jadi awak nampak saya tunjuk kaedah je lah Saya tunjuk kaedah. Jadi macam mana nak cari pusat pusat pembesaran. Kamu akan cantumkan objek, image objek. Image objek tarik. Jadi kita tengok kat mana dia bersilang. Kalau awak nampak dia situ bersilang, maka tulislah pembesaran iaitu faktor skala 2 pada titik apa kat sini. Contohlah kat sini ialah 93. So tulis pusat pembesarannya adalah 93. Faham? Faham. Okey, boleh Cikgu. Ya, ya. Yang faktor skala tu macam mana kita nak tengok, cikgu? Ni, adik tengok atas ni, hijau ni, yang ni kan cuma satu petak. Ni dia jadi dua petak. Oh, faham. Okay. Ini satu, ini dia jadi dua. Macam tu. Okay. Boleh? Okay, faham. Okey. Okey, saya nak terang sedikit yang ini saya harap sangat ya statistik ni tolong buat. Saya akan kalau korang cari, tapi tak apa nanti saya sharekan link ni untuk soalan-soalan ni. Kamu boleh cubalah. Kamu boleh cuba. Esok tak sekolah tak esok? Esok sekolah, cikgu. Esok sekolah hari cuti. Jumaat je lah tak start sekolah Ha. Okey. Jadi yang ini apa dia? Okey, kalau tengok sini sempadan atas. Panggil Dina jap. Dina. Sempadan atas. So sempadan atas tahu apa dia? Isikan. Boleh? Boleh. Boleh. Ogif ni saya harap awak okey. Jadi ni awak kena tengoklah nilainya. Kat sini kalau pelajar masalah salah, biasanya dia tersilap data. Allah Akbar. Okey, boleh? Jap. Awak tengok. Ya Allah, budak ni lah. Okey. Jap. Mana dia? Sekejap ya. Ada soalan tak? Sementara saya cari soalan seterusnya. Apa? Okey ni. Okey, nombor 6 ni. Nombor 6 ni mudah. Nombor 6 ini mudah. Cuba bagi tahu saya kat sini. Dia kata, pada graf di ruangan jawapan lorek rantau. Bagi tahu saya kat mana rantaunya. Okey, saya bagi masa 2-3 minit. Cuba lorekkan sekejap. Saya nak minum jap.
Okey dah. Kat sini ingat ya, bila melorek, kalau dia ada Y, dia ada X. Baca dari Y. So yang ini nampak tak? Dia garis ada apa kat bawah ni ada sama dengan, maksudnya dia guna solid line. Ni solid line, ini dotted line, garis putus-putus, ini garis yang solid lah apa? Garis yang tak putus-putus. Okey, jadi kita baca dari Y. Y lebih besar. Lebih besar maksudnya kita loreknya di atas. Saya lebih suka kamu tanda macam ni. Ini kawasan yang terlibat. Kemudian kita tengok ini. You punya garis putus-putus dotted line Y lebih kecil lorek di bawah. Bermakna ini. Jadi yang atas tadi awak dah padamkan. Jadi maksudnya kawasan atas tak terlibat. X kurang dari 8. Mana 8? Ini 8. Kurang sama dengan. Bermakna you kena buat solid line. Okey? Jadi solid line kita X sama dengan 8. Kita ambil 8. Gariskan. Okey, kita gariskan macam tu. Okey, sebab dia ada tanda sama dengan, kita buat garis macam tu. Dan dia kat sini tak ada Y. Jadi tak payah carilah Y. Lebih kecil ke kiri. Jadi mana jawapan dia? Di sini. Ini dia. Siapa betul? Jadi kan dalam exam Ha. kita still kena gariskan jugalah kan yang X kurang Ya, daripada 8 sebab dia tak ada. Biasanya Oh. dalam exam akan ada satu garisan yang tak ada. Oh, faham. Okey. Faham Jadi line ni awak buat ni ada markah. Contohlah kamu tak boleh lorek. Kamu cuma buat line X sama dengan 8 ni. So, you dapat satu markah lah. Faham? Boleh? Boleh ya? Okey. InsyaAllah. Macam esok kan saya nak buat, kita buat doa selamat untuk budak form 5. Maksudnya, saya biasa buat untuk student-student saya. Kan macam yang tahun lepas, saya tak ajar maths, jadi budak-budak maths. So tahun ni ada budak maths, jadi esok kita buatlah sekejap doa selamat. Okay, lepas tu besok kalau macam tak letih sangat ke apa, kalau nak buat lagi soalan sikit-sikit boleh. Dan nanti saya akan minta izin cikgu kelas lain yang buat online untuk bagi tahu dekat korang. Sebab maths tu minggu lagi satu. Kamu ada lagi seminggu. Hujung minggu tu kan boleh tengok lagi maths. Betul tak? Betul. Jadi nanti saya akan minta tolong kat cikgu lain lah untuk korang boleh bertanya dengan cikgu tu. Boleh Okey, sekejap ya. Okey, kita tengok soalan. Ini semua ni awak boleh masukkan ni lah. Macam ni kan? Yang macam ni, saya akan bincangkan soalan yang wajib kamu boleh buat. So, ini dia kata bina satu kesimpulan. Okey, induktif bagi ni. Jadi, caranya apa nak buat? Ni, nampak? Ini yang berubah. Yang berubah jangan buat apa-apa. Kita ambil yang tak berubah. Yang tak berubah adalah tanda sama dengan 3, kemudian tambah 2. Itu tak berubah. Yang berubah apa? Dia dari 0, 1, 2, 3. Bila dia nombor kecil berurutan, kita letaklah sini N. Baru kita buat N ialah 0, 1, 2, dot. Kita ambil dulu nombor yang tidak berubah. Yang sentiasa ada dekat untuk setiap statement. Boleh? Boleh. Okay. So, set ini saya harap pun okay. Jadi, dekat sini, okay, sekarang saya cerita tajuk besar. Tajuk besar, graf mesti okey. Okay, statistik mesti okey. Kemudian tajuk plan mesti okey. Okay, kat sini awak nampak dah ada 3 topik besar. Okay, dah ada 3 topik besar. Kemudian kita kena tengok penjelmaan. Okay, penjelmaan. Okay, tajuk ini. Yang macam cukai semua tu, kan sebelum ni saya tak fokuskan. Jadi sebab awak belajar kan ekonomi, saya rasa awak ada belajar ekonomi ke perniagaan, saya tak pastilah. Mungkin awak ada belajar benda-benda tu, so awak boleh applykan yang itu juga. Okay, jadi ini kemudian kita akan tengok tadi tajuk set, kan yang kawasan lorek tadi pun tajuk graf. So yang ini awak kena pastikan tajuk-tajuk ini okey. Okay, kalau yang macam soalan objektif, macam tadi saya tengok objektif kamu kebanyakannya pun dah improve dah.
Okey, saya suruh awak buat dalam masa setengah jam, awak dapat 10 soalan. 10 soalan awak betul 5, ada betul 6, ada betul 7. Alhamdulillah lah. Jadi kalau 40 soalan, maka awak mesti dah cecah lebih daripada 10. Kan macam trial hari tu ramai yang bawa 10. Cikgu bagi je 10 markah minimum. So tolong ingat, sekiranya ada soalan yang tak boleh dijawab, okey, pastikan awak tembak dengan cara yang betul. Faham tak? Faham. Boleh? Okey, besok ada maths ke tidak sebenarnya? Tak ada. Ada kita ada hari Jumaat kan? Betul tak? Okey, tak apa. Tapi saya tak janji, tapi saya cuba. Okey, tapi untuk buat satu lagi kelas. Saya cuba tahu ya. Kalau saya tak dapat, so saya minta maaf. Saya akan pass kamu pada cikgu kelas sebelah-sebelah lah. Saya harap sangat kamu tolong. Saya yakin ada yang join tuition ke, ada yang join cikgu Fatisa siapa? Ada tak join cikgu Fatisa atau cikgu Ariza punya tuition? Tak ada? Okey. So kalau tak ada tak apa. Dan apa-apa pun teruskan usaha awak. Boleh? Saya stop kat sini pukul 10. Jadi saya berhenti dulu di sini. Boleh? Boleh ke? Okey, terima kasih sebab luangkan masa. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, Go. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama.